Oh, kawasan tali air. Okey, kawasan Lubuk Kawah. Lubuk Kawah Jitra Kedah. Ini kawasan tali air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan para jamaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lawa atau sia-sia, seperti berbual-bual atau menggunakan telefon. Perkara ini bertepatan dengan peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Wa man lagha falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'." Maksudnya, dan sesiapa yang melakukan sesuatu yang lagha, dia tidak mendapat bahagian daripada Jumaatnya itu. Hadis riwayat Abu Daud. Tajuk khutbah pada hari ini ialah menginsafi diri menuju kehidupan abadi. Sebelum itu, khatib juga ingin mengingatkan sidang jamaah sekalian agar terus istiqamah mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu, serta saling berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran. Marilah kita sentiasa bertaubat, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepadanya, memohon petunjuk, pertolongan dan perlindungan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang dikasihi dan diberkati. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sekarang berada pada hari Jumaat terakhir bagi tahun 2022. Kehidupan ini tidak dapat lari dari diumpamakan seperti sebuah perjalanan yang panjang dan akhirnya pasti menuju ke sesuatu destinasi. Sepanjang perjalanan itu, kita menempuhi pelbagai rintangan dan kesenangan yang sepatutnya mematangkan diri kita agar menjadi seorang yang lebih cerdik membezakan kanan dan kiri.
baik dan buruk, bermanfaat atau mudarat sesuatu perkara. Oleh sebab itu, perlunya kita sentiasa menyemak, menilai dan bermuhasabah, atau lebih mudah kita sebut sebagai audit diri setiap hari, sama ada kita berjaya meningkatkan amalan atau masih lagi mengulangi kesilapan yang sama. Ia juga bertujuan memudahkan kita untuk melakukan persiapan bagi menghadapi masa depan dengan lebih baik. Tugas muhasabah ini bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti mana dalam surah Al-Hasyr ya ayat 18 yang dibaca pada permulaan khutbah ini tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan daripada amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuan akan segala yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menekankan perintah amalan bermuhasabah dimulai dan diakhiri dengan kalimah takwa. Ini menunjukkan ia perlu diperpaksikan nilai takwa kepadanya. Dengan erti kata lain, sejauh manakah peristiwa lalu dan nostalgia silam yang kita harungi itu berupaya menjana atau serta mempertingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang yang sentiasa bermuhasabah ialah orang yang cerdik, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmizi. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Maksudnya, orang yang cerdik, yakni orang yang berakal, ialah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Manakala orang yang lemah imannya ialah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Sidang jamaah yang dikasihi sekalian, daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan tadi, ada beberapa perkara yang penting yang kita dapat ambil sebagai peringatan. Antaranya, pertama, dengan bermuhasabah kita dapat menilai tindakan kita sama ada berada pada landasan yang betul atau tidak dalam usaha meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bermuhasabah akan membantu kita memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Justru perbaikilah diri sentiasa. Ketiga, bertindak sebagai pengawasan diri sepanjang masa. Jika kita pernah termasuk dalam sesuatu lubang, pastinya kita akan lebih berhati-hati dalam setiap langkah perjalanan. Keempat, menjadi motivasi kepada kita untuk meningkatkan komitmen diri agar terus istiqamah menjadi yang terbaik. Dan yang kelima, meningkatkan rasa syukur dalam diri kerana masih lagi diberi peluang untuk bertaubat dan memohon kemaafan kepada orang lain. Akhirnya, setiap gerak-geri dan tindakan seharian kita akan sentiasa terpandu dalam kawalan iman dan takwa, hasil daripada kesedaran tentang kekurangan dan kelemahan diri. Tiada sesiapa pun yang dapat menjamin bahawa dia masih hidup pada hari esok, kecuali semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita mesti menginsafi diri dan sentiasa bersedia dengan amalan dan iman untuk menuju kehidupan abadi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat, dan dialah jua yang menurunkan hujan dan mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung, dan tiada seseorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok, sama ada baik atau jahat, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita juga perlu sentiasa sedar bahawa hakikat kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan akhirat jualah tempat yang kekal selama-lamanya. Maka dalam setiap urusan kehidupan kita, tingkatkan rasa muraqabah, yakni rasa sentiasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika terdetik rasa ingin melakukan kemaksiatan atau kemungkaran, ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan tindakan kita walau di mana-mana sahaja kita berada. Malaikat Raqib dan Atid pula akan mencatat setiap amalan yang baik dan buruk walau sebesar biji sawi yang akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Justru mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin membuat beberapa kesimpulan. Pertama, kehidupan di dunia ini ibarat sebuah perjalanan yang menempuhi pelbagai macam rintangan dan kesenangan, dan pasti akan menemui jalan penghujung. Maka perlu kita mempersiapkan diri dengan bekalan yang secukupnya. Ingatlah pada hadirin semua, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, carilah bekalan, dan sebaik-baik bekalan ialah takwa. Yang kedua, kita dituntut untuk sentiasa bermuhasabah, yakni audit diri, memastikan setiap tindakan kita berada pada landasan yang benar dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, auditlah, koreksilah diri kamu sebelum kamu dihitungkan ataupun sebelum kamu dihisab. Ketiga, ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan setiap bergerak-gerik kita, dan akhirnya nanti setiap amalan dan perbuatan itu akan menjadi bekal yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, dan menjadi penentu sama ada kita menjadi penghuni syurga atau penghuni neraka yang menjulang api neraka bakarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar ayat 13 hingga 14. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti tetap berada dalam syurga yang penuh dengan nikmat, dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah tempatnya di dalam neraka yang apinya menjulang-julang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa tentang gunanya catatan malaikat itu ialah untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yakni dengan taat dan mengerjakan amal kebajikan, tetap berada dalam syurga yang penuh nikmat, dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah tempatnya di dalam neraka jahannam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik
بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان لسان أحوال القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Sidang jamaah yang dikasihi sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa supaya kita mendapat keredaan. Khatib juga ingin menyeru kepada seluruh umat Islam di negara ini supaya kekal bersatu padu atas dasar Islam. Sesungguhnya persaudaraan Islam itu sangat mahal harganya dan sentiasa menjadi sasaran para musuh Islam untuk menghancurkannya. Hentikanlah segala percakaran dan tinggalkanlah segala perselisihan, kerana ia hanya merugikan agama, bangsa dan negara. Walau apa jua perbezaan yang ada, Islam menuntut kepada kesatuan umat dan bukan alasan untuk saling bermusuh-musuhan. Pada hari yang mulia ini juga, marilah kita memperbanyakkan berselawat ke atas kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيدي بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين Ibni Al-Baram As-Sultan Badrishah wa wali ahdihi Duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badrishah Ibni Al-Sultan Salihuddin wa Jami'ul Usratil Malakiyah. Allahumma hafizhu ulama'uhu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baladana Malaysia aminan mutma'inna سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وآمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والبغاء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah,
dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar. Engkaulah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-hamba-Mu yang lemah merayu agar Engkau ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan jauhkanlah kami daripada rezeki yang haram. Cukupkanlah kami dengan kurniaan-Mu daripada bergantung kepada selain-Mu. Hindarkanlah kami daripada sebarang fitnah, balak bencana, wabak penyakit, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar seperti rasuah, salah guna kuasa dan hiburan yang melalaikan. Hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, satukanlah kami atas agama-Mu dan hindarkanlah kami daripada perselisihan serta perpecahan yang berpanjangan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan kurniakanlah kami kekuatan untuk mengikutinya dan memperjuangkannya. Wa arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai batil dan kurniakanlah kami kekuatan untuk menjauhinya serta menghapuskannya. Jangan jadikan yang benar dan batil itu samar-samar bagi kami yang akan menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjamaah serta tekun mengimarahkan masjid. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah kami mohon diperkenan dan terima doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.